Okay, next game. Sabarlah kira dulu. Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Saya Iwan. It's your boy Nasir here, man. Okay, terima kasih kepada kami punya viewer, kami punya subscriber yang tonton video kami minggu lepas berkaitan dengan Game Week ke-28 dan review Heart to Heart Manchester Derby. Okay, untuk minggu ni kami akan review Game Week yang ke-29. So untuk perlawanan ni lah kami akan review macam minggu lepas, macam-macam minggu lepas yang kami akan review. So harap korang enjoy dengan video kami ni. Mohon subscribe dan like. Okay sih? Okay, Wan, let's go. Perlawanan pertama, Brighton menentang Liverpool, di mana Liverpool telah berjaya menang di atas game ini 2-0. Gol yang dijaringkan oleh Diaz dan juga penalti daripada Mohamed Salah telah menyelamatkan Liverpool pada minggu ini dan mendekatkan mereka dengan City di tahta Liga. So game ni memang best, bersepah chances, bersepah foul. Liverpool 18 shot, 9 on target. Memang menggila attack tim Brighton, tapi hanya 2-0 saja dapat dalam game ini. Dan ada benda yang best kita bersimpan dalam game ni, iaitu Roberto Sanchez. Adakah beliau layak untuk dapat kad merah setelah terjahan ke atas pemain Liverpool Diaz? Aku rasa memang wajib dapat kad merah, tapi kadang-kadang VAR ni boleh buat kelakar. Kadang-kadang kau boleh, yang bulu ketiak terlepas semua kau boleh nampak, tapi yang terang menerang lagi suluh ni semua kau tak nampak. Kadang-kadang VAR ni tidur jugalah. Aku rasa tak payahlah VAR lepas ni. Tapi Liverpool masih membenangi perlawanan ini. Dan berita gembira untuk minat Liverpool, iaitu Salah telah berjaya menjadikan 20 gol untuk setiap season. Bersyabas Salah dan juga Liverpool. Aku harap Salah dapat kekal di Anfield, sebab kita sekarang tahu rumours dia nak lengah-lengahkan tuntutan kontrak beliau dengan Liverpool. Aku tak tahu apa yang dia minta, tapi Liverpool aku rasa bagi je lah Salah apa yang dia minta, sebab dia antara pemain korang yang paling berharga untuk sekarang, dan dia juga akan membantu korang untuk memenangi perlawanan-perlawanan akan datang untuk season ni dan juga season depan. So kita harap Liverpool dapat mengekalkan momentum ini supaya diorang put pressure on Pep Guardiola punya City, dan kita tengok siapa akan memenangi EPL pada season ini. Aku rasa Liverpool, tapi tak tahulah macam mana. So fan-fan Liverpool, apa yang korang rasa? Check it out. Okay, next game, MU bertemu dengan Spurs. So ramai dapat tahu yang sekarang MU ni sudah kembali ke jalan yang benar, walaupun baru satu game menang. Sebelum ni dah kena tibai 4-1, lupa pula kan. Tetapi macam itulah permainan MU, satu game konsisten dan game seterusnya akan nilai rentak. Tapi saya harap lepas ni akan kembalikan rentak itulah, yang kembalinya Bruno. So kita dapat tahu dalam game ni Ronaldo hat-trick. So memang hangatlah, dan dia sekarang ni menjadi top scorer in the world. Okay, kita bincangkan gol-gol yang MU bolos. So kebanyakan minat Manchester United masih marah lagi dengan Maguire, dan hingga menyebabkan kedua-dua gol ini disebabkan oleh Maguire. So kalau kita tengok balik, gol yang pertama adalah disebabkan Alex Telles penalti. Nak buat macam mana pun kan, takkan Alex Telles penalti pun kita nak salahkan Maguire, tak. Untuk gol yang kedua, low cross daripada Reguilon. Gol tu kalau Maguire tak tahan, confirm dah offside dah seorang pemain Spurs, iaitu Romero. Tetapi kalau kita tengok balik, gol itu adalah disebabkan salah seorang pemain kita, iaitu Dalot, yang gagal mengawal ketat Reguilon. Tetapi kalau Maguire tidak tahan bola tu, Romero dah offside dah. Tapi yang paling sedih sekali, walaupun offside, dalam keadaan offside, dia sempat pun menganjing Maguire. Tak perlu pun nak menganjing sebenarnya, last kau pun kena. Alright. Okay, untuk next game, Manchester United akan bertemu Atletico Madrid di UCL dan Liverpool di EPL nanti. So good luck, Renick. Battle of relegation, tempat ke-16 bertemu dengan tempat 20. Okay, Leeds United menang untuk pertama kalinya selepas 9 perlawanan mereka kalah berturut-turut di EPL. Ini adalah game kedua untuk pengurus baru Leeds, iaitu Jesse Marsch. Nampak ada perubahan, tetapi Leeds memerlukan minit-minit terakhir untuk memenangi perlawanan ini setelah Norwich berjaya merapatkan kedudukan 1-1 di minit ke-91 melalui pemain mereka McLean. Dan di minit ke-94, Leeds menunjukkan satu sifat, iaitu tidak mahu mengalah. Jadinya jaringan daripada Joe Gilhart di minit ke-94 untuk memberikan Jesse Marsch kemenangan pertama sebagai manager Leeds United. Okay, kita harap Leeds dapat konsisten untuk game seterusnya supaya dapat kekal di Premier League untuk season depan. Dan aku nampak ada beberapa perubahan yang bagus dan juga baik daripada kedatangannya Jesse Marsch. So kita harap penyokong-penyokong Leeds dan juga manajemen Leeds dapat bersabar dengan Jesse Marsch dan memberi beliau peluang untuk beliau menunjukkan apa yang beliau boleh lakukan di Leeds United.
Okay, untuk game Chelsea bertemu dengan Newcastle. So dua kelab yang dalam keadaan yang berbeza, di mana kita tahu Chelsea sekarang ada konflik dengan dia punya owner dan kerajaan UK, dan sekarang harta Abramovich telah dibekukan di UK. So Abramovich tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa perbelanjaan. So pemain Chelsea pun ramailah yang cari lawyer untuk keluar daripada kelab Chelsea, dan menyentuh perasaan sekali apabila ada beberapa pemain akademi Chelsea yang sanggup tidak dibayar gaji sehingga kelab itu kembali kepada asal. So itu memang kami respect lah. Okay. Respect, bro. So untuk game Newcastle dan Chelsea, dua game ni Chelsea agak struggle bertemu dengan kelab yang semakin naik. Walaupun Newcastle 9 kali tak pernah kalah di EPL, so untuk game kali ini kalah di akhir minit. Tapi walau bagaimanapun Chelsea gagal lah untuk menunjukkan permainan terbaik mereka, sehingga hanya dapat menjaringkan gol pada minit terakhir, iaitu minit ke-89 oleh Kai Havertz. Hard luck untuk Newcastle, tetapi mereka masih lagi jauh daripada relegation zone. So mungkin season depan mereka akan beat kelab-kelab besar ni lah. So untuk kelab Chelsea, kami harap isu ini dapat diselesaikan lah dengan segera. So dengan cerita ada Arab pun nak beli dah Chelsea tu. So tu peluang lah Thomas Tuchel pun kalau season depan Chelsea masih macam ni juga, dia pun dah bincang dah nak bawa pemain-pemain dia dekat Chelsea ni pergi kelab yang dia nak pergi. Okay. Everton kalah lagi. Kali ni kalah di tangan Wolverhampton 0-1. Ini adalah game ke-6 Lampard. Everton cuma menang satu perlawanan saja. Start ni sangat-sangat teruk untuk Everton. Minggu lepas dah kena belasah dengan Spurs 5-0. Minggu ni kena 0-1 dengan Wolverhampton. So relegation battle is on, really is on. Dan Lampard dalam keadaan tertekan sekarang kerana tiada pemain dapat memberikan jawapan balas untuk tim-tim lawan mereka. Everton season ni attacking and defense sama-sama naik, sama-sama tahi Ben, sama-sama tahi je. Okay, sama-sama tahi cukup Defense tak ada, defense tak function, attacking tak function, midfield lagi lah tak mana-mana. Memang tak tahu apa. Kita harap Lampard dapat fix masalah Everton secepat mungkin, kerana sekarang Everton berada di tangga 17 Liga, dan juga kita takut Everton akan tersingkir ke Championship next season. So Lampard, please do something. Next game Arsenal bertemu dengan Leicester. So game ni akan tumpukan kepada Arsenal. So agak sedih jugalah kepada Leicester City yang sebelum-sebelum ni menjadi salah satu caman kepada kelab-kelab besar ni lah. Untuk season ni kita agak terkilan sikit sebab permainan Leicester City dan game plan Leicester City tidak menjadilah. So saya harap Leicester City dapat kembalikan rentak untuk kacau game-game besar ni, mengkacau Liverpool. MU tu memang tak ada cakap lah, memang akan kacau lah selagi Lord Maguire tu ada. City dan Tottenham Hotspur. So untuk game ni kita fokus ke Arsenal. So Arsenal sekarang memang mengambil peluang untuk menang setiap game sebelum bertemu dengan kelab-kelab besar. So next game mereka akan bertemu dengan Liverpool lah. Sama lah semaknya seperti yang kita dengar di awal musim, iaitu trust the process. So kita dah nampak dah proses kembalinya Arsenal. So Arsenal sekarang di tangga keempat dengan 3 perlawanan di tangan. So kemungkinan besar Arsenal kekal dengan momentum ini, dia akan kembali kepada UCL. Okey, game ni Arsenal telah menangi perlawanan ini dengan 2-0, di mana gol telah dijaringkan oleh Partey dan penalti oleh Lacazette. So kita nampak pemain muda Arsenal seperti Bukayo Saka, Raul, Gabriel Martinelli semakin meningkat naik, dan sekiranya buat Arsenal tidak mengekalkan pemain-pemain yang Arteta dah bawa naik ni, kemungkinan besar pemain-pemain ini akan dibeli oleh kelab besar. So good luck Arteta. Crystal Palace menentang Manchester City. Game ni memang boy memang boy gila lah. Manchester City serang kau-kau Crystal Palace, tapi 0-0 dia. Memang tip-top lah Crystal Palace punya defender. Memang sangat-sangat display, sangat-sangat bagus bila defending. Beberapa pemain Manchester City terdapat lihat dia berjaya melakukan jaringan, dan salah satunya itu Bernardo Silva. Depan tiang gol tak dapat gol dia, macam kena bomo siap. City memang Palace tip-top. Dia pakai bomo belah mana tak tahu, yang buat kelapa tu. Dalam game ni saja City ada 18 shot dan hanya ada 4 on target dengan posisi bola 74%. Memang banyak lah, sampai passes 700 lebih. Tapi 0-0 game ni. Palace join Spurs dan Southampton untuk season ni yang tidak kalah di tangan Manchester City.
memang boring Palace. Kau boleh nampak macam mana Patrice Vieira bawa kelab ni daripada dulu di tangan Roy Hodgson. Kita boleh nampak banyak penambahbaikan daripada segi attacking, defending dan juga overall play. Serinya Manchester City di tangan Crystal Palace, maksudnya title is open, maksudnya siapa-siapa boleh menang. Dan kita tahu Liverpool adalah antara yang paling hampir dengan Manchester City, dan fixture City yang paling susah untuk sampai end of the game adalah Liverpool saja. Manakala kelab-kelab lain yang City akan jumpa kelab-kelab biasa je lah. Tapi kita jangan tutup mata lah jumpa kelab-kelab kecil, sebab kelab-kelab kecil ni yang akan buat kita lose point kalau kita pandang rendah pada mereka. Berbanding Liverpool, diorang akan jumpa banyak juga kelab-kelab power, antaranya top 4 iaitu Spurs, City, MU dan juga Arsenal pada minggu ini. Kita harap kelab-kelab lain di EPL dapat memberikan saingan yang hebat kepada dua kelab ini. Kita sebagai fan bola memang excited lah tengok City dengan Liverpool untuk title contender ni. Kita harap the best team win, dan juga harap tim-tim yang biasa ataupun tim-tim lain, MU tim-tim biasa tu boleh cuba untuk menggagalkan projek mereka ini. Nak harapkan Manchester memang tak payahlah, dia kelab-kelab kecil pun tak boleh makan, takkan nak tolong kelab besar kan. So oops, cerita pasal Manchester United pula. Peace yo. Okay, untuk conclusionnya, game week ke-29 ni ada banyak kejutan lah. Antaranya game antara Manchester City dan Crystal Palace ni kan. So kita nampak dua kelab yang akan menjuarai EPL ni adalah Liverpool dan Manchester City. So salah satu kelab yang drop point memang akan stress sikit lah. So untuk minggu ni Manchester City gagal untuk memenangi perlawanan, walaupun dah banyak shot, dah banyak serangan mereka gunakan, tetapi masih tidak mampu untuk memenangi perlawanan. Manakala Liverpool masih konsisten menang setiap game. So ada lagi 9 lagi perlawanan yang agak menarik, dan Manchester City agak laluannya agak mudah, tetapi kita tidak boleh pandang enteng lah, sebab kita dengan Crystal Palace pun mereka nak menang. Manakala Liverpool ada liku-liku perlawanan lah untuk bertemu dengan Big Six. Lepas ni akan bertemu Arsenal dengan Manchester United. So agak menarik lah game-game EPL ni tu. Itulah antara sebabnya kenapa EPL ni ramai orang yang nak tunggu-tunggu, ramai orang yang nak tengok. Ok, jangan lupa saksikan video kami seterusnya pada minggu hadapan, game week yang ke-30. Alright, check it out. Pada yang baru dekat channel ni, sila like, share dan subscribe video kami supaya orang ramai dapat mengenali channel kami, dan juga dapat kami menghasilkan lebih banyak video yang berkualiti untuk tontonan anda semua. Dan terima kasih kepada mereka yang telah subscribe video kami sebelum ni. Kami harap korang dapat terus menyokong video-video daripada kami, daripada channel Wan dan Studio. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Nasir, Saya Iwan. sayonara, ciao. Peace out. Okay, 1, 2, 3. Dah record belum? Dah lah. 1, 2, taking and defense sangat-sangat tahi. Okay, tahi boleh? Tanah. Habis? Everton season ni memang attacking dengan defense sama-sama naik. Dua-dua tahi juga datang ke mulut aku Boleh lah orang sekali je. Boleh lah. Kau ni kacau, tahi tadi sedap pula. Okay, turun. So Sabas untuk Salah. Sorry, 1, 2. Hai. Okay. Janganlah salah. Kau nyeci lah. Janganlah gelak. Kawanan pertama, Brighton menentang Newcastle. Okay, sorry. Itu lepas. Dia ada 1, 2. Tak tahu. Kelakar. Okay. Yang kita semua tahu, Leeds United tidak pernah memenangi single perlawanan. Pundek betul bunyi dia. Single perlawanan saya. Okay. Okay, ada yang kata beruk. Ada yang kata teruk. So janganlah. 1, 1. Tak ada sikit lah. 1, 2, 3.